عبده ورسوله أما بعد. Ikhwah, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kita pada petang Ramadan ini, julung-julung kalinya pada bulan ini, untuk kita mulakan kuliah khas di bulan Ramadan, membaca buku syarah hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah dan disyarahkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit latar belakang berkenaan buku ini. Penulisnya Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddith Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Al-Faqih Al-Syafi'i rahimahullah, merupakan seorang tokoh besar tidak asing yang menjadi rujukan umat Islam sejak dahulu hingga sekarang. Kitab hadis 40 ini ialah kitab beliau yang paling terkenal dan tersebar, terutamanya di Malaysia, dan banyak digunakan dalam kuliah-kuliah di masjid dan surau. Kitab yang menghimpunkan sebanyak 42 buah hadis. 42 buah hadis sahih berkaitan dengan asas-asas agama yang menjadi panduan dan petunjuk dalam seluruh hal ketaatan. Hadis-hadis ini yang majoriti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disyarahkan dalam buku kita ini oleh seorang ulama besar di Madinah, seorang ulama kontemporari. Beliau mantan rektor Universiti Islam Madinah, tidak lain dan tidak bukan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Dan syarahan beliau seperti yang kita akan dapat lihat nanti bersifat ringkas lagi mudah, diletakkan dalam bentuk poin-poin yang dinomborkan bagi memudahkan bacaan serta pemahaman. Dan untuk makluman tuan-tuan, ya, buku ini sebahagian daripada usaha untuk nak mengayakan terjemahan kitab-kitab para ulama kontemporari dan silam ke dalam bahasa Melayu. Semoga kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita terus lihat di halaman 16, hadis pertama. Setiap amalan bergantung pada niat. An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Daripada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya,
maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehnya, atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang dia berhijrah kepadanya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Pertamanya saya perlu jelaskan, sekalipun secara prinsipnya sekiranya sebuah hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka adalah sedia maklum bahawa hadisnya sahih. Maka mungkin ada yang tertanya, seperti hadis yang pertama ni, mengapa masih lagi disebut hadis sahih sedangkan dia diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim? Ini adalah sebuah ijtihad, ada sudut pandangnya, mengenangkan bahawa kita hidup di akhir zaman ini, dan saya mengira bahawa bukan semua orang mengetahui bahawa jika hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka dia adalah hadis sahih. Apatah lagi daripada kalangan masyarakat awam. Maka tidak salah insya-Allah ya untuk tetap disebut di awalnya hadis sahih, walaupun maklum ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah sahih belaka secara amnya ya. Baik, jadi kita lihat syarahan hadisnya. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga penulis kitab-kitab as-sunan yang lain. Kitab-kitab as-sunan yang dimaksudkan ialah Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasa'i. Maka hadis ini diistilahkan sebagai muttafaqun alaih ya. Yakni diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga yang lain. Dan seperti yang kita lihat di sini tuan-tuan dan puan-puan, Imam An-Nawawi dia memulakan kitab hadis 40 ini dengan hadis ini. Hadis setiap amalan bergantung pada niat. Dan begitu juga dengan sebahagian ulama lain seperti Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kitab Sahih Bukhari. Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkam, ya, kitab yang menghimpunkan hadis-hadis hukum. Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi dalam kedua kitabnya Masabih As-Sunnah dan Syarah As-Sunnah. Di samping Imam As-Sayuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir. Hadis ini antara lain menjelaskan tentang perkara utama dalam iman. Di samping syarat penting yang perlu ada dalam pelaksanaan semua amal ibadah, perlu ada niat. Kerana itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hadis ini melangkaui 70 bab fiqh. Katanya lagi hadis ini ialah sepertiga ilmu. Nak menyebut betapa besarnya kedudukan hadis ni dalam perbahasan agama. Beliau dan untuk makluman tuan-tuan, bila disebut sepertiga ilmu, ilmu apakah yang dimaksudkan? Ilmu agama atau ilmu dunia? Tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu agama. Bahkan istilah ilmu itu sendiri, al-ilm, apabila ditambah dengan ya alif lam, al-ilm, ya, yakni ilmu secara khusus, yang dimaksudkan ialah ilmu agama, ya. Adapun ilmu dunia dia adalah sampingan. Kerana bukan semua ilmu dunia benar-benar ilmu, yakni ilmu yang boleh membawa manfaat dan pahala. Sebaliknya dia bergantung. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang membawa mudarat, ya. Berbeza dengan ilmu agama, ya, adalah baik-baik belaka. Beliau dan yang lain turut menegaskan bahawa hadis ini merupakan salah satu hadis utama dalam Islam. Yani para ulama
ada meletakkan hadis-hadis utama, yakni daripada banyak-banyak hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah hadis-hadis yang utama. Ada yang menyebut 3 hadis utama, ada yang menyebut 5 hadis utama dan yang lain. Dan salah satu daripada hadis-hadis utama ini adalah hadis hadis setiap amalan bergantung pada niat. Kata Imam Ibn Rajab, para ulama sepakat dalam menetapkan kesahihannya dan penerimaannya. Manakala Imam Al-Bukhari memulakan kitab sahihnya dengan hadis ini, seolah-olah mengatakan bahawa mana-mana amalan yang dilakukan bukan kerana Allah, maka ia adalah batil dan tiada kebaikannya sama sekali di dunia ataupun akhirat. Maklum bahawa Imam Bukhari dalam kitab sahih dia sekadar menghimpunkan hadis-hadis sahaja. Ya, tidak ada syarahan, tidak ada komentar. Tetapi para ulama mengatakan di samping judul-judul bab yang beliau letakkan, beliau menamakan setiap satu bab itu, demikian dengan susunan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari itu adalah sebahagian cabang daripada ilmu yang ditunjukkan, yang dizahirkan oleh Imam Bukhari. Ya, tinggal lagi bukan semua mungkin dapat memahami atau mencerap, dapat sedar akan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari itu, maka dia perlu kepada penjelasan ulama-ulama yang mensyarahkan Sahih Bukhari tersebut. Kita lihat poin yang keempat, kenyataan Nabi SAW, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Apa maksudnya? Setiap amalan bergantung pada niatnya, yakni di mana niat berperanan dalam membezakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini nombor satu. Atau membezakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Ini peranan niat. Membezakan antara satu ibadah dengan satu ibadah yang lain. Seperti mana kalau kita nak bezakan antara 2 rakaat qabliyah subuh dengan 2 rakaat fardu subuh, yang mana kedua-duanya 2 rakaat. Dan tata cara pelaksanaan hampir sama. Apakah yang membezakannya? Tidak lain dan tidak bukan ialah niat. Ya? Demikian juga membezakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Seperti mana mandi wajib dan mandi harian. Ya? Mandi nak bersihkan diri. Apakah yang membezakan antara mandi wajib dengan mandi kebiasaan? Ya, mandi harian. Jawapannya ialah niat. Ya, lihat, nak menunjukkan betapa besar dan pentingnya peranan niat itu. Dan kalau kita lihat dalam bahasa Arab disebut an-niyah, yakni al-qasd. Ini dalam bahasa Arab, al-qasd. Dan saya lihat dalam kamus Dewan Bahasa dia kata maksud atau tujuan sesuatu perbuatan. Itu maksud niat, ya. Maksud atau tujuan sesuatu perbuatan. Kerana itu kita lihat dalam perkara yang kelima, bagi setiap orang itu apa yang diniatkannya. Maksudnya seorang itu hanya akan memperoleh balasan daripada amalannya mengikut apa yang telah diniatkannya. Jika dia berniat baik, maka dia akan memperoleh pahala. Dan jika dia berniat buruk, maka dia akan memperoleh dosa. Bahagian kedua hadis ini sama sekali tidak mengulang bahagian pertama. Maksudnya, kenyataan Nabi sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, ini bahagian pertama hadis. Dan bagi setiap orang itu, apa yang diniatkannya, ini bahagian kedua. Maksud kenyataan yang pertama dan yang kedua berbeza. Okay?
ada maksudnya yang tersendiri setiap satu itu. Di mana bahagian pertama hadis, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, menjelaskan bahawa kedudukan suatu amalan itu baik atau buruk bergantung pada niat. Baik buruk suatu perbuatan itu bergantung pada niat. Itu maksud sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Adapun bahagian kedua hadis menunjukkan bahawa pahala yang diperoleh oleh seseorang daripada amalannya bergantung pada niatnya yang baik. Pahala itu bergantung pada niat yang baiknya itu. Begitu juga dengan dosa yang diperolehnya daripada suatu perbuatan, bergantung pada niatnya yang buruk. Yang ini seperti mana pahala dan dosa itu ditentukan oleh niat, demikian juga pahala itu sendiri ya ditentukan oleh niat. Yani barangkali dua orang mengerjakan suatu kebaikan dengan niat yang baik, tetapi pahala yang diperoleh oleh kedua-dua orang itu berbeza. Kerana niat baik masing-masing setiap daripada dua orang tadi. Boleh faham? Demikian juga kalau dua orang melakukan kesalahan, satu dosa. Kedua-dua mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa. Tetapi barangkali niat dosanya berbeza antara satu sama lain kerana niat buruk seseorang itu lebih buruk daripada seorang lagi. Ada seperkara lagi, demikian jika seseorang itu tidak berniat baik atau buruk. Sebaliknya berniat harus. Garis kanan, saya ingat mungkin ada yang pertama kali dengar istilah berniat harus. Ini istilah yang kita nak gunakan. Berniat harus. Maknanya dia tak ada niat apa-apa. Dia sekadar niat bahawa benda ni boleh. Dan kerana benda tu boleh buat, dia buat. Tak ada niat ibadah. Maka amalannya juga akan dikira harus. Manakala orangnya dalam keadaan itu tidak akan mendapat pahala atau dosa. Sebab dia tidak berniat baik ataupun buruk. Dan ini niat harus maknanya saya boleh gunakan istilah niat neutral. Neutral, tak ada apa-apa niat dari segi baik atau buruk. Dia buat kerana benda tu harus. Ya. Seperti mana halnya makan minum. Makan minum secara prinsipnya apa hukumnya? Harus. Maka kalau dia niat makan minum untuk nak makan minum, maka dia tidak dapat pahala seperti mana tak dapat juga dosa. Ya. Ini semua hasil daripada niat. Justru amalan itu sama ada baik, buruk atau harus. Bergantung pada niat yang mewujudkannya. Niat atau maksud, tujuan sesuatu perbuatan itu dilakukan. Adakah tujuannya untuk nak dapat pahala? Adakah tujuannya kerana nak melanggar hukuman Allah, ya, nak buat jahat, nak buat buruk? Atau tujuannya adalah untuk keduniaan semata-mata? Dia adik ke Umar Anas. Ambil. Baik. Jadi bahagian pertama hadis berkenaan amalan, manakala bahagian kedua hadis berkenaan balasan. Ya, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, ini berkenaan amalan, dan bagi setiap seorang itu apa yang diniatkannya, ini tentang balasan. Ya, amalan dan balasan. Baik, kita lihat perkara yang ke-6. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehnya, atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang dia berhijrah kepadanya. Kita lihat, ini adalah contoh perumpamaan atau perbandingan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi menjelaskan kenyataannya di awal tadi.
Dan sebelum tu hijrah maksudnya meninggalkan. Sama ada meninggalkan suatu tempat seperti negara atau negeri yang gawat, boleh tambah kat situ, yang gawat, yang berkeadaan tidak aman, untuk ke tempat lain yang aman, boleh tambah kat situ, ya, untuk lebih jelas. Ini berpindah dari negara yang tidak aman ke negara yang aman, dari negara yang kacau bilau, yang gawat, ke negara yang tenteram dan aman. Sebagaimana hijrah para sahabat dari Mekah ke Habsyah. Untuk makluman, ketika itu kedua negara itu negara kafir. Mekah ketika itu negara kafir, dan Habsyah pun, ya, di bawah pemerintahnya Najasyi yang waktu itu belum memeluk Islam, ya. Jadi kedua-duanya negara kafir. Atau meninggalkan negara kafir berpindah ke negara Islam. Sebagaimana hijrah Nabi SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Kerana waktu itu negeri Mekah, negeri kafir, manakala Madinah adalah negeri Islam yang pertama. Ya. Jadi ini dua keadaan, ya, seorang itu berhijrah, ya. Walau bagaimanapun tuntutan hijrah keluar dari Mekah sudah pun terhenti semenjak pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Yakni tidak lagi disyariatkan untuk berhijrah keluar daripada Mekah. Ya. Adapun tuntutan hijrah dari negara kafir secara amnya ke negara Islam akan terus kekal sampai ke hari kiamat. Ini ada kekeliruan, ya, perkara yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin, kerana ada yang keliru tentang hadis Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada hijrah sesudah pembukaan kota Mekah. Jadi ada yang keliru menganggap bahawa pada hari ini, yakni sesudah pembukaan kota Mekah tu, tidak ada lagi disyariatkan hijrah. Kerana kata Nabi, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Sedangkan yang dimaksudkan ialah tidak ada hijrah dari kota Mekah itu sendiri keluar, ya, pergi ke Madinah atau mana-mana tempat negara Islam yang lain. Tidak ada hijrah dari kota Mekah sesudah pembukaan kota Mekah. Kerana sesudah pembukaan kota Mekah, ya, Mekah sudah kembali menjadi negeri Islam, seperti mana ia kekal sedemikian sampai yang kita lihat pada hari ini, ya. Maka jelas tidak ada tuntutan lagi untuk nak berhijrah seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun syariat hijrah itu dia terus kekal, ya, sehingga ke hari kiamat, seperti mana sabda Nabi SAW, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'u at-taubah. Tidak akan terhenti hijrah melainkan apabila terhentinya pintu atau apabila tertutupnya pintu taubat. Bilakah pintu taubat itu akan tertutup? Bilakah pintu taubat itu akan tertutup? Ada dua keadaan. Ya. Satunya apabila tiba hari kiamat, ya, apabila matahari terbit dari barat, dan satu lagi apabila datang kiamat setiap seorang daripada kita. Iaitu apabila nyawa sampai ke kerongkong. Apabila nyawa sampai ke kerongkong seseorang itu, maka kiamat orang itu telah pun bermula. Boleh faham? Jadi ada dua keadaan di situ, ya, pintu taubat tertutup, ya. Assalamualaikum. Jadi segala keliru, barang siapa kita kata yang mengatakan yang pertama pada hari ini tak ada hijrah. Ini keliru. Seperti manalah hadis yang kita sebut tadi. Ya, bahawa hijrah tak akan terputus sampai bila-bila. Ya. Kekeliruan yang kedua, yang mungkin kita akan dengar atau pernah dengar, kalau ada yang kata pada hari ini tidak ada lagi negara Islam dan negara kafir. Bahkan semuanya Islam belaka. Mana tanya kalau di Amerika, ya,
Ramai saja orang Islam di sana. Maka dia sebahagianlah kata tak boleh kita nak kata itu negara kafir. Ini keliru. Ya. Jawapan ringkasnya ialah untuk makluman sesudah Nabi berhijrah ya dari Mekah, adakah masih berbaki orang Islam di Mekah ketika itu, ketika Nabi di Madinah? Jawapannya ada. Kerana bukan semua mampu berhijrah pada zaman Rasulullah SAW. Tapi adakah itu menjadikan Mekah negara Islam pada zaman Rasulullah sebelum hijrah, sebelum pembukaan kota Mekah? Jawapannya tidak. Walaupun ada sahabat, walaupun ada orang Islam di Mekah, tapi masih dikuasai oleh ya orang-orang musyrik Mekah. Ya. Jadi ya andaian bahawa semata-mata kerana ada orang Islam sedikit atau ramai di sebuah negara, itu sudah menjadikan dia negara Islam, itu tidak tepat. Sebaliknya dia bergantung kepada sejauh mana Islam itu mendominasi. Bermula dengan pemerintahnya dan dari segi penguasaan negara itu. Dikuasai oleh pemerintah Islam, orang-orang Islam ataupun sebaliknya. Ya. Kemudian kekeliruan yang ketiga tuan-tuan, apabila mungkin kita dengar sebahagian mengatakan si fulan telah berhijrah pada hari ini, telah berhijrah ke Amerika. Contoh, si fulan telah berhijrah dari Malaysia, contoh, ke Eropah, ke UK dan sebagainya. Ini dia telah mentunggang terbalikkan ya siang dan malamnya. Ya. Mana pula hijrah itu dari negara Islam ke negara kafir? Ini sudah terbalik. Hijrah itu dari negara kafir ke negara Islam. Adapun orang yang melakukan sebaliknya, itu hampir sahaja dikhawatiri dia telah berpaling tadah daripada Islamnya. Kerana ada yang begitu. Kerana rimas dengan keterikatan agama Islam dan dia ingin mendapatkan kebebasan yang diistilahkan sebagai kebebasan untuk pergi ke negara kafir, bagi dia untuk dia tidak ada lagi apa lagi sekatan dari segi halal haram. Maka dia pergi ke negara-negara kafir itu. Tapi diistilahkan sebagai hijrah. Ini tidak tepat sama sekali. Ya? Baik. Perkara yang ketujuh, barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Kedua syarat dan balasannya dalam sabda Nabi ini serupa. Ini bermakna barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya dari sudut niatnya, dari sudut niat dan tujuannya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya dari sudut pahala dan ganjarannya. Tadi kita dah sebut sabda Nabi, sesungguhnya amalan itu dengan niat, bagi setiap orang itu apa yang diniatkannya. Ini berkenaan amalan dan balasan. Maka kenyataan Nabi, barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itulah kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga dari segi amalan dan balasan. Ya. Nak mengatakan bahawa ya, sekiranya seorang itu melakukan suatu perbuatan dengan niat untuk Allah dan Rasulnya yakni mengikut sunnah atau mengikut syariat Rasulullah SAW, kerana Allah, yakni kerana ikhlas kerana Allah, dan Rasulnya yakni dengan mengikut syariat sunnah Nabi SAW. Yani dua syarat yang perlu ada dalam setiap satu amalan, ikhlas dan apa? Ittiba'. Ya. Maka dari segi pahala dia akan mendapat pahala yang sepenuhnya. Ya. Itu maksud Nabi, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya dia mendapat pahala yang penuh kerana ia telah dilakukan dengan penuh ikhlas kerana Allah dan mengikut syariat Nabi SAW. Ya, mengikut sunnah baginda SAW. Ya. Kemudian kita lihat di halaman 20. Dan barang siapa berhijrah dari negara kafir ke negara Islam,
kerana dunia yang ingin diperolehnya atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang dia berhijrah kepadanya. Lihat, Nabi tidak memberi jawapan seperti mana jawapan yang diberikan bagi orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Di mana Nabi ulang, maka hijrahnya ialah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi di sini Nabi tak ulang macam tu. Nabi kata barang siapa berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehnya atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, Nabi kata apa? Maka hijrahnya itu adalah untuk apa dia berhijrah kepadanya. Nabi membiarkannya umum. Maka hijrahnya itu adalah untuk apa dia berhijrah kepadanya. Ulama mengatakan Nabi memberi jawapan macam tu nak menunjukkan betapa buruknya suatu ibadah yang dilakukan bukan kerana Allah dan Rasulnya. Sehingga Nabi tak ulang perkataan itu. Sebaliknya Nabi sekadar kata maka hijrahnya itu untuk apa dia hijrah kepadanya. Yani nak menunjukkan betapa lemahnya atau betapa hinanya perbuatan yang sedemikian. Suatu ibadah yang dilakukan tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka orang yang pertama ialah seorang peniaga yang berhijrah dari negara kafir ke negara Islam untuk dunia, maka dia seorang peniaga kerana dia inginkan dunia. Dia inginkan keuntungan, ya, wang ringgit. Manakala orang yang kedua disebut sebagai pengantin. Sebab dia nak pergi ke negara Islam tu bukan kerana dia negara Islam, tapi kerana ada seorang perempuan yang dia ingin menikahinya, maka dia seorang pengantin, ya. Kedua-dua bukan muhajir. Kedua-dua mereka bukan muhajir. Muhajir dengan istilah yang sebenar, orang yang berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kerana hijrah itu adalah satu ibadah. Tinggal lagi sama ada orangnya ikhlas, ya, ataupun tidak, ya, di samping ittiba'. Maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang dia berhijrah kepadanya. Ayat ini mengandungi penghinaan ke atas urusan dunia yang dicari itu dari suatu ibadah. Sabab wurud al-hadis, ini bagi merujuk kepada hadis disebut sabab wurud. Kalau ayat Al-Quran disebut sabab an-nuzul. Yani punca latar belakang satu hadis itu disabdakan oleh Nabi. Apa konteks, latar belakang, sebab-sebab di sebalik hadis itu disabdakan. Dikatakan berpunca daripada kisah seorang lelaki yang berhijrah kerana seorang perempuan bernama Qais. Sehingga lelaki itu disebut sebagai muhajir Qais. Yani orang yang berhijrah kerana Qais. Tetapi Syekh Abdul Muhsin menjelaskan bahawa kisah ini tidak sabit dalam mana-mana riwayat yang sahih. Dan ini penting, tuan-tuan. Ini penting bagi memelihara kemuliaan para sahabat. Sebab jangan lupa, kisah yang sedemikian dinisbahkan kepada apa? Sahabat. Yang dikatakan sebagai muhajir Qais, orang lelaki yang hijrah kerana nak berkahwin dengan wanita bernama Qais. Ini nisbah kepada sahabat. Jadi alhamdulillah kisahnya tak sabit, ya. Dan dengan itu terpeliharalah kemuliaan para sahabat seperti mana yang sepatutnya, ya. Kita memang disuruh supaya hormat dan memuliakan para sahabat, ya. Baik. Perkara yang ke-10, apa yang perlu kita tegaskan di sini dalam membahaskan tentang setiap amalan bergantung pada niat. Satu perkara yang banyak keliru tentangnya, terutamanya di negara kita ni.
bahawa niat tempatnya dalam hati. Kalau nak digariskan pun boleh. Niat tempatnya dalam hati. Manakala melafazkannya ialah bid'ah. Tidak ada mana-mana anjuran sama sekali dalam hadis, sabda Nabi atau perbuatan Nabi ataupun amalan para sahabat di mana mereka melafazkan niat suatu ibadah itu. Tidak ada sama sekali. Nabi SAW tak pernah melafazkan apa-apa niat ibadah yang nak dikerjakan. Sama ada solat atau lain. Usalli atau nawaitu sauma ghadin dan sebagainya. Tidak ada dalam mana-mana hadis. Seperti mana tidak ada mana-mana anjuran ataupun daripada perbuatan sahabat. Kenapa? Kerana asas permasalahan ini bahawa niat tempatnya dalam hati. Sedangkan kalau sudah dilafazkan, maka niat itu sudah menjadi amalan apa? Amalan lidah, amalan lisan. Sedangkan secara prinsip dan kaedahnya ialah niat itu dalam hati. Dengan kata lain, apa sahaja yang dilafazkan itu bukan niat. Itu adalah lafaz satu ucapan yang tidak akan mengubah apa-apa. Adakah kalau orang itu meniatkan sahaja aku lakukan kerana Allah, maka dia jadi ikhlas? Tidak. Tetap bergantung pada hati dia. Adakah benar-benar ikhlas? Sekadar dia mengucapkan sahaja aku lakukan ini kerana ikhlas, tidak bermaksud bahawa orangnya sudah confirm ikhlas. Tidak. Sedangkan Allah jua yang tahu sama ada dia benar-benar ikhlas atau tidak. Maksud di sini ialah bahawa apa sahaja yang dilafazkan tidak akan mengubah apa-apa. Sebaliknya, asasnya bergantung kepada apa yang ada dalam hati niat seseorang itu. Baik. Kemudian seperkara lagi, tiada amalan kecuali dengan niat. Tiada amalan kecuali dengan niat. Maksudnya, nampak macam obvious kan? Tapi maksud di sini ialah tidak ada suatu amalan yang boleh dilakukan tanpa niat. Kecuali dalam keadaan orangnya gila atau separa sedar. Kalau terpaksa pun ada niat. Tapi niat terpaksa lah. Barakallah. Ya? Jazakallah khair. Maknanya, jika diminta daripada seorang itu supaya melakukan satu amalan tanpa niat, itu adalah satu yang mustahil. Ya? Yang ini mengharapkan seorang itu melakukan dalam sesuatu perbuatan dalam keadaan hati dia kosong. Tapi dia dalam keadaan sedar. Jaga. Ya? Itu adalah satu yang mustahil. Itu maksud dia. Ya? Itu satu. Yang kedua, setiap amalan bergantung pada niat. Ini dari segi pahala. Sedikit atau banyak, besar atau kecil, pahala atau dosa yang diperoleh oleh seorang daripada perbuatannya bergantung pada niat. Saya bagi contoh, ini kita bagi contoh yang lain sedikit, ya. Dalam jenayah, sekiranya seorang itu membunuh seseorang, ya, na'udzubillah, antara yang akan dipersoalkan dalam mahkamah ialah sejauh mana dia memang berniat untuk nak membunuh. Kemudian itu satu. Dan sama ada dia telah merancang perbunuhan itu. Atau dia berlaku secara spontan kerana marah, geram dan sebagainya. Kenapa dibahaskan, didebatkan, dibicarakan dalam mahkamah? Kerana itu menunjukkan betapa kedudukan pembunuhan itu. Sama ada dia adalah satu yang dirancang, maka kesalahannya lebih besar berbanding kalau dia membunuh secara spontan kerana marah, geram dan sebagainya. Ya, ini contoh, ya, kes-kes jenayah, ya, antara orang yang merancang dengan yang tidak, ya. Maka nak kata dalam amalan ibadah pun begitu. Apatah lagi kita kata, ya.
Ganjaran daripada sesuatu amalan bergantung pada niatnya. Dan kita lihat nombor 14, guru memberi contoh bagi memudahkan murid faham dengan jelas. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila baginda menyabdakan, sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niat dan sesungguhnya setiap seorang itu memperoleh apa yang diniatkannya. Itu asasnya. Tapi kita lihat Nabi memberikan contoh. Nabi kemudian memberikan contoh. Ya, barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya sehingga ke akhir hadis. Itu adalah contoh bagi menjelaskan sabdanya, ya, sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat, ya. Jadi akhirnya kita lihat nombor 15, dua orang barangkali melakukan suatu amalan yang sama, tetapi salah seorang mereka mendapat pahala manakala seorang lagi mendapat dosa, gara-gara niat mereka yang berbeza. Contohnya, dua orang mengerjakan salat, tapi sedar tak sedar seorang itu mendapat pahala manakala seorang yang lagi mendapat dosa. Bagaimana? Seperti mana bezanya halnya antara solat orang beriman dengan solatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik solat, tapi dia dapat pahala tak? Bahkan kita kata mereka mendapat dosa. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama nak menjelaskan tentang kedudukan niat ini. Peristiwa sepasang suami isteri yang buruk. Bahkan kedua-duanya penzina. Si suami dan si isteri. Na'udzubillah. Semoga Allah pelihara kita semua. Pada satu malam, si suami berkata kepada isterinya, saya nak keluar, ada urusan. Maka dia keluar, si suami keluar. Ternyata si isteri, sesudah si suaminya keluar, maka dia pun bertindak keluar rumah. Rupa-rupanya kedua-dua mereka berniat untuk nak melakukan hal yang terlarang. Fahisyah, kemungkaran, zina. Masing-masing ada niat nak melakukan perbuatan terkutuk itu. Dan ditakdirkan bahawa kedua-dua mereka pergi ke tempat pelacuran yang sama. Dan tak semena-mena sesudah berurusan di, apa orang kata, berurusan di kaunter, ditunjukkan biliknya. Ternyata bahawa si isteri sudah masuk ke bilik yang dimaksudkan sebelum disusuli oleh si suami. Tanpa mereka sedar bahawa mereka berdua berada di tempat yang sama dengan niat yang sama. Dalam keadaan, boleh kita bayangkan, mungkin saya kira kita semua tak terbayang sebab bendanya adalah perbuatan yang jelek. Dalam suasana gelap, masing-masing tak nampak, ya. Maka kedua-dua pasangan suami isteri itu mendatangi satu sama lain. Sedangkan mereka pasangan suami isteri. Ulama mengatakan bahkan kedua-duanya mendapat dosa zina. Sedangkan mereka pasangan suami isteri. Kenapa? Kerana masing-masing melakukannya dengan niat begitu. Si suami tak tahu bahawa itu isteri dia. Dia ingat itu wanita pelacur. Dan si isteri tak tahu bahawa itu suaminya. Ya. Dia menyangka bahawa dia adalah lelaki ajnabi. Maka kesudahannya kedua-duanya mendapat dosa zina. Ya. Gara-gara niat. Ya. Ada satu contoh yang lain yang disebut oleh para ulama. Seorang lelaki pada siangnya dia berkahwin dengan seorang perempuan. Tanpa pengetahuannya, si perempuan ini ada adik kembarnya. Si isteri itu ada adik kembar. Dan ditakdirkan pada sebelah malamnya, apabila dia ingin mendatangi isterinya,
Tak payah kita nak fikir-fikir jauh-jauh. Ditakdirkan bahawa ternyata dia mendatangi si adik kembar itu. Dengan sangkaan bahawa itulah isterinya. Ya. Adakah dia telah melakukan zina? Secara zahirnya begitu. Tetapi mengenangkan bahawa dia menyangka bahawa itulah isterinya, itulah wanita yang dilihatnya pada sebelah paginya, dia tetap mendapat pahala. Kerana dia pada pemahamannya dan dari segi niatnya, itu adalah isterinya. Lihat bagaimana dua keadaan yang berbeza. Pasangan suami isteri kerana niat nak buat zina, mereka mendapat dosa zina. Dan seorang suami yang pada zahirnya melakukan zina, tetapi dia mendapat pahala kerana dia menyangka bahawa perempuan itu adalah isterinya. Ya. Dan di sini disebut, ulama menyebut, ini satu ungkapan, adatu ahlul yaqadah ibadah wa ibadatu ahlul ghaflah adah. Kalau siapa nak tulis, boleh tulis. Adat orang yang ada kefahaman atau ada ilmu adalah ibadah. Adat orang yang ada kefahaman, ada ilmu adalah ibadah. Adat mereka adalah ibadah. Ya. Ibadah lawan dia adat. Ini istilah lah. Ibadah ini sesuatu yang dikerjakan untuk dapat pahala. Adat maknanya benda-benda harian, benda-benda rutin. Makan, minum, tidur dan sebagainya. Berbual-bual, borak-borak. Ini semua adat. Adat orang yang ada kefahaman, ada ilmu adalah ibadah. Sedangkan ibadah orang-orang yang lalai adalah adat. Ibadah orang-orang yang lalai, orang-orang jahil, orang yang memang tak peduli, acuh tak acuh, ibadah mereka adalah adat. Apabila ditanya kenapa kau salat, dia kata kerana orang lain salat. Dia tak tahu apa hujung pangkal apa yang dibuat. Yang ni hampir sahaja apa yang dibuat tu adalah adat. Ya. Jadi ini bezanya, dibezakan oleh niat. Ya. Orang-orang yang ada kesedaran, mereka sedaya upaya dalam apa juga perbuatan, bukan saja ibadah, bahkan benda-benda harian, sedaya upaya mereka lakukan dengan tujuan ibadah kerana Allah SWT. Makan minum mereka untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tidur mereka untuk nak mengembalikan tenaga bagi meneruskan ibadah kepada Allah. Mereka mendatangi keluarga mereka. Mereka membelanjakan harta untuk isteri dan anak-anak. Kerana Allah, maka mereka mendapat pahala dalam setiap satu yang mereka kerjakan. Pahala sedekah. Jangan kita sangka bahawa kita berbelanja untuk keluarga, itu adalah perbelanjaan yang sia-sia. Bahkan dengan niat yang betul, ya, seorang itu akan mendapat pahala sedekah, ya, dan seterusnya. Berbanding dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak ambil peduli tentang hal-hal agamanya, maka ibadah yang mereka kerjakan adalah adat. Ya, bermula dengan salat, ya, dan yang lain mereka kerjakan semata-mata, ya, kerana orang lain melakukannya. Ya, kalau bukan kerana orang lain buat, dia takkan buat. Ya, maka ini yang dikatakan ibadah mereka menjadi adat. Ya, ada ungkapan daripada ulama salaf, ya, Imam Ats-Tsauri, dia mengatakan ma'alajtu syai'an ashaddun min niyyati. Aku tak pernah memulihkan sesuatu, menjaga sesuatu yang lebih susah daripada niat. Nak mengatakan betapa menjaga niat perlu kepada mujahadah, perlu kepada kesungguhan, perlu kepada ilmu dan perhatian. Lihat saja solat yang kita kerjakan. Kalau kita tak ambil perhatian saja, betapa cepatnya fikiran kita akan melilau, akan melayang.
Ya, dalam solat yang kita kerjakan. Ya, tak sedar-sedar kita pun dah keliru dah. Ya, pada rakaat yang keberapa dan sebagainya. Ya, ini nak kata, ya, nak menjaga niat, nak menjaga khusyuk, ya, keikhlasan. Kata Abdullah bin Mubarak, seorang lagi ulama besar salaf, rubba amalin saghirin tu'azzimhu niyyah. Barangkali suatu amalan yang kecil dibesarkan oleh niat. Barangkali amalan yang kecil dibesarkan oleh niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Barangkali suatu amalan yang pada pandangan manusia besar, hebat, tetapi pahalanya di sisi Allah adalah sedikit. Ya. Dan boleh saya bagi contoh di sini, jangan diperkecilkan sedekah si orang susah sebanyak RM1 berbanding sedekah si kaya sebanyak 1 juta kerana inginkan kemasyhuran dan perhatian orang ramai. Orang yang susah dia keluarkan RM1 itu bukan senang. Dengan niat yang ikhlas dia jadi besar. Ya. Walaupun dia RM1. Berbanding si kaya barangkali dia sedekah 1 juta. Tapi 1 juta tu bagi dia macam RM1. Apatah lagi dengan niat yang buruk kerana inginkan like atau kesukaan. Ya. Inginkan kemasyhuran dan sebagainya. Tak semena-mena, ya, sedekah 1 jutanya itu di sisi Allah, ya, adalah sia-sia kalau bukan kurang pahalanya, ya. Dan ini yang kita lihat sebelum kita akhiri kuliah pada petang ini, tuan-tuan. Apa yang membezakan antara para sahabat dengan mereka yang datang kemudian? Di mana kita mendapati bahawa para sahabat, mereka mendahului kita bukan dengan memperbanyakkan amalan sehingga melampau-lampau. Seperti yang kita lihat pada hari ini, kita mendengar zikir sebanyak 1,000 kali. Zikir sebanyak 2,000, 3,000 kali. Ada yang khatam Al-Quran dalam sehari semalam mungkin lebih sekali dalam tempoh banyak kali. Ternyata bahawa para sahabat tidak mendahului kita dengan banyaknya amalan yang mereka kerjakan, sebaliknya dengan kualiti ibadah yang mereka laksanakan. Ya. Wabillahi taufiq. Nas'alullah yuwaffiqana ajma'in lima yuhibbu wa yarda min sadidil aqwal wa salihil amal. وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. Daripada Allah juga kita memohon hidayah, bimbingan dan kejayaan. Semoga Allah memberi petunjuknya kepada kita buat apa yang dia cinta dan redha daripada perkataan-perkataan yang benar serta amalan-amalan yang salih, di samping membantu kita supaya sentiasa mengingatinya, bersyukur dan beribadah kepadanya dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.